Okey, kita sambung untuk basic karakteristik. Saya akan ajar daripada awal. Saya tunjuk untuk pertukaran yang unik dahulu. Sekiranya soalan bagi 1 kg dan perlu ditukar ke dalam bentuk Newton, apa yang perlu awak ingat? Perlu ingat 1 kg bersamaan 1 Newton. Okey, contoh yang kedua. Sekiranya soalan minta ataupun pengiraan yang perlu awak buat adalah tukar daripada 1 meter cube perlu ditukar ke sentimeter cube. 1 meter cube. Perlu hapuskan meter cube ni dulu. Wujudkan sentimeter. Jadi, meter mesti kat bawah. Sentimeter mesti kat atas. Awak tahu 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Disebabkan ada 3 ni, iaitu cube ni, baru boleh potong. Disebabkan sini 3, sini pun wajib 3. Sini pun wajib 3, sini pun wajib 3. Jadi potong-potong 1 darab 100 kuasa 3. 1 darab 100 kuasa 3 bersamaan dengan 1 juta. Tekan ENG, so akan dapat 1 darab 10 kuasa 6. Satu lagi contoh. Satu milimeter square tukar kepada meter square. Jadi 1 meter square darab, kita nak hapuskan meter square. Kita nak wujudkan, kita nak hapuskan milimeter square. Kita nak wujudkan meter square. Jadi 1 meter bersamaan dengan 1000 milimeter. Square, square. Sini square, sini pun square, square, square. Hapuskan. Jadi 1 darab 1 square bahagi dengan 1000 square. So akan dapat 1 darab 10 kuasa negatif 6 meter square. Habis berkaitan pertukaran unit. Sekarang kita akan masuk basic karakteristik, iaitu topik 2. Kalau dalam notasi DOS tu dia nyatakan tajuk tu sebagai. Okey, kita sambung. Okey. Untuk kita sambung terus ke topik 2 lah. Kalau tengok pada CDOS, tajuk dia akan tulis topik 2, phase relationship. Iaitu untuk tajuk topik phase relationship ni, kita akan belajar berkaitan basic karakteristik untuk hari ni lah. Okey. Untuk soil mekanik ataupun geoteknik, apa yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan tanah. Ini adalah contoh keratan tanah. Maksudnya macam awak pergi site,
Kemudian ambil sampel tanah, bawa balik, pandangan sisi dia lebih kurang macam ni. Yang bergerigi macam ni. Ni konon-kononnya adalah partikel tanah. Ni awak nampak tak ada ruang kat sini. Ni adalah ruang-ruang udara, kita panggil void. Ruang udara ni ataupun lompang, void ataupun lompang. Lompang-lompang ni kebiasaannya akan berisi udara ataupun air. Ni lompang ni. Jadi untuk soil mekanik yang kita akan belajar, yang kita akan hafal, yang kita akan tahu adalah ada 3 fasa yang hubung kait. Satu adalah udara, air. Kedua adalah water. Last sekali adalah soil. Okay. Untuk topik kali ni, awak kena hafal satu adalah mass ataupun berat. Yang kedua adalah volume. Okay. Ini adalah berat keseluruhan ataupun mass of total. Daripada sini sehingga sini adalah mass of total. Untuk setiap satu ni, okay, mass of air. Disebabkan udara tiada berat, jadi MA adalah kosong. Terus tulis kosong. Yang kedua adalah mass of water, mass of soil. Okay. Yang seterusnya, volume. Keseluruhan daripada udara sehingga tanah kita panggil VT ataupun volume of total. Kemudian setiap satu ni adalah VA, volume of air, volume of water, volume of soil. Antara air sehingga antara udara sehingga air kita panggil volume of void. Kenapa void? Saya ulang lagi sekali, sini adalah void. Dalam void ni ada air dan juga udara. Dia melibatkan air dan udara. Okey. Contoh. Sekiranya soalan diberi seperti ini. Soalan diberi seperti ini. Bulk density dibagi one soil sample has a total. Soil sample has a total mass 30.6 kg and total volume 0.0183 meter cube. After dry, mass decreased to 27.2 kg given the specific gravity of soil 2.65. Okay. Dalam geoteknik, awak ada beberapa perkara yang kena hafal dan kena ingat. Sekiranya soalan tidak memberi nilai GS. GS ni apa? GS ni adalah specific gravity. Ni adalah GS. Sekiranya soalan tak bagi, sila guna 2.75. Kalau diberi, gunalah 2.65. Rho W ataupun Rho ni stand for density of water. Kena hafal 1000 kg per meter cube. Nilai E, nilai N, nilai SR, apa lagi satu? Nilai A ataupun air content. E stand for void ratio.
N for porosity, SR for saturated range ataupun degree of saturation, A stand for air content. The four characteristic, this characteristic, the value mesti less than 1. So maksud dia jawapan dia mesti 0. berapa. Melainkan dia ditukar ke dalam bentuk peratus. Kalau dia minta dalam bentuk peratus, 0. berapa darablah 100%. So akan dapatlah. Okey, kita sambung. Untuk menjawab soalan ni, awak kena tentukan dahulu simbol dia apa supaya mudah untuk kita guna rumus. Untuk density, simbol dia adalah rho. Rumus bagi rho adalah M per V. Sekiranya soalan ni minta bab density, iaitu simbol dia adalah rho B. Jadi, kita tahu bahawasanya rumus bagi rho adalah M per V. Cuma tak tahu M apa, V apa je kan. Jadi bab density ni, maksud bab adalah keseluruhan, iaitu keseluruhan udara, air dan juga tanah itu sendiri. Jadi keseluruhan total. Jadi untuk menjawab soalan ni, rho B adalah MT per VT. Okey. Ni untuk rho B. Untuk rho D, iaitu dry density, D stand for density, D stand for dry, density stand for rho. Okey. Untuk rumus rho D, awak tahu bahawasanya rho adalah M per V. Cuma tak tahu M apa dan juga V apa. Jadi, untuk dry, disebabkan awak tahu dry ni adalah tanpa air. Apabila tanpa air, automatically void tu dia akan mengecut. Bila dia mengecut, jadi tiada lagi udara. Jadi M ni adalah MS. V ni kita masih lagi bahagi kepada V total, iaitu volume of total. Ni untuk dry density. Water content. Untuk water content, dalam beberapa buku rujukan dia akan tulis MC atau WC ataupun W ataupun M. Keseluruhan ni adalah sama, iaitu water content. Cuma water content ni kemungkinan dia nak dalam bentuk peratus ataupun bukan dalam bentuk peratus. Cara mudah saya hafal adalah basah tolak kering bahagi kering. Maksudnya tanah basah tolak tanah kering bahagi kering. Tanah basah ni apa? Tanah basah mass of total ni. Tolak tanah kering ni after dry 27.2 over tanah kering. Basah tolak kering bahagi kering. MS tolak MD bahagi MD. MT tolak MS bahagi MS. Ni rumus bagi moisture content. Okay. Void ratio. Rumus bagi void ratio adalah, simbol bagi void ratio adalah E. Okay. Rumus dia adalah E equal VV over VS. Okay. VV, cuba tengok sini balik. VV over VS. VS tu maksudnya daripada sini ke sini saja untuk soil sahaja ni. Okay.
Porosity. Simbol porosity adalah N. Rumus bagi N adalah VV over porosity VV over VT. VT. VV VT. Ni refer balik pada sini. Refer balik pada sini untuk faham. Okay, kemudian degree of saturation ataupun SR. Rumus bagi SR adalah VW over VV. Air content. Simbol dia adalah A. Rumus dia adalah VS VA equal VT. Sekarang kita akan menjawab soalan yang pertama. Rho B M per T MT per VT. Dalam soalan kita tahu total mass ni adalah MT. Total volume VT. Ni soil decrease ni adalah apa? MS. Ni adalah GS. Masukkan sahaja nilai dalam rumus. Rho B sama dengan MT 30.6 kg bahagi dengan 0.0183 meter cube bersamaan. Okay. 30.6 bahagi 0.0183. Tekan ENG ni. Tekan ENG. So akan dapat 1.672 darab 1.67 darab 10 kuasa 3 kilogram per meter cube. Okay. Yang kedua, dry density. Rumus dia adalah MS bahagi VT. Okay. Daripada soalan MS ni, MS 27.2 kg bahagi dengan 0.0183 meter cube bersamaan dengan 27.2 bahagi 0.183 dapat nilai macam ni. Lepas tu tekan ENG. So nilai dia adalah 1.49 darab 10 kuasa 3. 1.49 darab 10 kuasa 3. Okey. Selesai soalan B. Soalan C. Water content. Biasa untuk water content ni, untuk saya sendiri, saya selalu guna M kecil.
Dan biasanya soalan mesti akan minta dalam persen. Tapi ingat, setiap kali nak guna dalam calculation, apa-apa calculation pun, pengiraan pun, mesti wajib hilangkan persen. Kalau nilai dia, apa-apa nilai berada dalam unit peratus, apabila kita nak guna nilai tu dalam pengiraan yang lain, hilangkan dulu peratus. Macam mana nak hilangkan peratus? Bahagi dengan 100. Okey. Untuk ni, tadi saya kata basah, tolak kering, bahagi kering. Maksud dia adalah MT tolak MS bahagi dengan MS. Basah tolak kering bagi kering. Tanah basah tolak tanah kering bagi tanah kering. Sama dengan basah berapa? 30.6 kg tolak tanah kering 27.2 kg bahagi dengan 27.2 kg. Tapi dia nak dalam bentuk peratus. Jadi darab dengan 100 peratus. 30.6 tolak 27.2 bahagi 27.2. So, dapat dalam 0.125 darab dengan 100. So, dapat 12.5%. Okay. Selesai soalan C. Soalan D. Void ratio. Rumus bagi void ratio adalah VV bahagi VS. Okay. Bila sampai sini, dalam soalan ni langsung tiada nilai V kecuali nilai total of volume. Jadi untuk mudah, awak lukis balik. Lukis. Okay. Ni adalah VT. Ni adalah air, water, soil. Ni VS. Ni VW. Ni VA. VA equal dengan kosong lah. Kita tak ada. Sorry. Tu MA. Sorry. Lepas tu sini adalah V. Okay. Diberi dalam soalan adalah nilai VT sahaja. 0.0183. 0.0183. Okay. Sekarang, rumus VV, dia perlukan nilai VV, dan juga nilai VS untuk menjawab soalan. Jadi, apa yang perlu awak buat adalah kena guna rumus GS. Di sini, start daripada sini, awak kena guna dan olah sendiri rumus tu mana yang sesuai dengan data yang diberi. Okey, rumus GS adalah MS bahagi VS rho W. Okay. Tadi saya ada bagi tahu rho W ni awak kena hafal. Kena ingat selalu. Nilai dia adalah 1000 kg per meter cube. Sekarang nilai MS ada tak? Ada. Berat tanah kering. Yang tak ada adalah nilai VS. Nilai GS ada tak? Ada. Diberi dalam soalan sebanyak 2.65. Okey. 2.65 sama dengan MS
27.2 dalam soalan. Ambil daripada soalan. Bahagi VS darab 1000 kg per meter cube. Susun balik biar VS duduk kat depan ni. Jadi VS sama dengan 27.2 kg bahagi dengan 2.65 darab 1000 kg per meter cube. Okey. Jadi VS sama dengan 27.2 bahagi 2.65 darab 1000. So dapat 0.01026 dekat ENG. So jawapan dia adalah 10.26 darab 10 kuasa negatif 3. kg hapus, tinggal meter cube. Okay. Volume tersendiri bermaksud isi padu di mana unit dia wajiblah dalam bentuk padu kuasa 3. Okay. Selesai soalan D. Okay. Sekarang soalan F. Untuk mudah, saya rasa awak perlu print out nota daripada CDOS. Okay. Senang nak rujuk. Okay. E. Sekarang soalan E. Soalan E dia suruh dapatkan nilai N, iaitu porosity. Okay. Rumus bagi porosity adalah ni, VV over VT. VV over VT. VV over VT. Okay. Mana gambar rajah yang awak lukis tadi? Okay. Tulis siap-siap pada sini. Tadi kita dah ada nilai VT, kita pun dah dapatkan nilai VS. Tulis siap-siap kat sini. Sama dengan 10.26 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Kita nak menjawab soalan E. Nilai VT settle. Nilai VV tak ada. Jadi, nilai VV ni tak ada. Jadi, nak tak nak awak kena guna. Adakah nilai VV? VV, VT, VS. Adalah. Macam mana dapatkan nilai VV? Sebab ni. Nampak tak ni? VT ni. VS ni. VV daripada sini ke sini. Nak dapatkan nilai sini ke sini, VT tolak VS, dapatlah VV. Betul tak? Jadi, nilai VV sama dengan VT tolak VS, iaitu 0.0183 meter cube tolak 10.26 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube. Oleh itu VV sama dengan, kira lah, 0.0183 tolak dengan 10.26 10 kuasa negatif 3. So, dapat 8.04 darab 10 kuasa negatif 3. 8.04 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube. Masa ni baru boleh masuk ke rumus. Maka N sama dengan 8.04
darab 10 kuasa negatif 3 meter cube bahagi dengan nilai VT 0.0183 meter cube. Unit habis. So, ni 8.04 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 0.0183. So, dapat 0.44. Bundakan, tekan ENG. Tekan ENG, so dapat 439.34. 439.34 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Untuk nilai N, nilai E, nilai SR, nilai apa lagi? N, E, SR dan juga A, dia tak ada unit. Okey. Nilai dia mesti kurang daripada 1 dan dia tiada unit. Okey, dah selesai soalan E. Sekarang nak menjawab soalan F. Degree of saturation. F. SR. SR sama dengan VW bahagi VV. Okay. Salin balik. Mana yang ada kat sini salin balik. So, VV kita dah dapat tadi. Berapa nilai VV? Ni. 8 point. Okay, ni. Nampak? VV. Ni. 8.04 darab 10 kuasa negatif 3. Ni VV. Kemudian nak jawab soalan SR pula. Nilai SR. Sekarang dah dapat nilai VA, dah dapat VV, dah dapat nilai VT. Rumus ni adalah VW. Okay. VW tak boleh. VV kita ada. VW kita tak ada. Jadi, bila tak ada VW, kita kena guna rumus yang lain yang boleh keluarkan nilai VW. Rumus yang lain adalah rho W. Bila nak kena rumus yang lain, pastikan rumus yang lain tu data untuk yang dalam rumus tu ada. Contoh rho W. Memang tak diberi dalam soalan tapi awak kena hafalkan. Wajib ingat dia telah ditentukan sebanyak 1000 kg per meter cube. Okey, kena guna rumus ni untuk keluarkan nilai VW. Rumus dia adalah MW bahagi dengan VW. Yang ni kita ada, yang ni kita ada, yang ni je kita tak ada. Okay. Nilai rho ni adalah 1000. Semua orang tahu sebab kena hafal 1000 kg per meter cube. MW ni adalah berat air. Berat air tau, bukan kandungan air, bukan kandungan lembapan. Ini adalah berat air. Macam mana nak dapatkan nilai berat air? Berat basah tolak berat kering. MT tolak MS bahagi VW. Lepas tu 1000 kg per meter cube sama dengan MT diberi dalam soalan 30.6 kg tolak dengan MS 27.2 kg bahagi dengan VW. Jadi awak dapat nilai berapa? 30.6 tolak 27.2. So awak dapat 3.4. 1000 kg per meter cube sama dengan 3.4 kg per VW. Susun balik akan jadi VW 3.4 kg bahagi dengan 1000 kg per meter cube.
Potong-potong, hilang kg, tinggal meter cube. Maka oleh itu VW sama dengan 3.4 bahagi dengan 1000. So dapat 3.4 darab 10 kuasa negatif 3. 10 kuasa negatif 3 meter cube. Bila dapat nilai ni, baru masuk ke rumus ini. Maka SR sama dengan 3.4 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube bahagi dengan VW. Silap. Tertukar ke? Sini. Bukan sini. Sini. Dekat sini. So, VW bahagi dengan VV. Nilai VV kita dah dapat dah sebelum ni. Berapa VV? Cuba tengok VV berapa. Ni VV 8.04 meter cube. 8.04 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube. Meter cube hilang. Maka oleh itu SR sama dengan 3.4 10. Okay, buat dalam kurungan senang. Contoh. Okay, ni. Tengok ni. 3.4. Buat kurungan siap-siap. 3.4 jadi 3.4 10 kuasa negatif 3 bahagi 8.04 10 kuasa negatif 3. So dapat 0.42. Okay, selesai untuk degree of saturation. Last sekali, nilai A. Okay, nilai A iaitu air content. FG. Air content. Rumus bagi air content adalah VA bahagi dengan VT. Okay, cuba tengok pada gambar rajah yang kita lukis tadi. VW. Okay, kita dah dapat dari ni VW ni. Nampak tak ni? Ni VW. Jadi tulis dekat sini. VW sama dengan 3.4 darab 10 kuasa negatif 3. 3.4 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, ni. Okay. Dah siap. Okay, sekarang boleh ke cari VA? Ni VA ni. Nampak ni VA. Maksud dia VT ni tolak VS, tolak VW, dapatlah VA, betul tak? Sama dengan VT 0.0183 tolak VS 10.26 darab 10 kuasa negatif 3 tolak VW 3.4 darab 10 kuasa negatif 3. Keseluruhan ni dalam unit meter padu. Bahagi dengan VT. VT adalah 0.0183 meter padu. Okay. Maka selesaikan je lah, masuk dalam kalkulator. 0.0 buka kurungan, takut tersilap. Ingat 183 tolak 10.26 10 kuasa negatif 3 tolak 3.4 10 kuasa negatif 3. So dapat 4.64 darab 10 kuasa negatif 3
meter cube bahagi 0.0183 meter cube. Hapuskan unit. Jawapan dia adalah 0.25. Yes. It's done, baby. Okay, seterah. Ni. Selesai sudah menjawab soalan contoh ni. Okay. Sebarang pertanyaan boleh tanya saya. Sekian, terima kasih.